Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hadi Abdullah. Waalaikumsalam. Selamat suhasuh. Salam Ustaz Asyahidi Abdullah Azli Maulana Zawawi. Masya Allah. Maulana Zawawi kadang-kadang timbul. Nantilah lepas PKPP ni, kita pergi jalan di Raub sekali. Lama tak pergi. Masih lagi ada satu benda yang Ustaz tak bagi lagi kat saya. InsyaAllah. Jais Hasbullah. Nubli, muda, fadli, Masya Allah. So, tuan-tuan boleh hadirkan diri. Boleh hadirkan diri bersama, Masya Allah. Syah Alam dah datang mana, insya-Allah. Nanti kita singgah insya-Allah. Kita singgah ajalah. Insya-Allah. Nanti bila balik Kelantan, betul, lalu kat situ, kat Raub tu, kita singgah kejap. Kita ambil lah barang tu, insya-Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan nilai kualiti sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah inginkan setiap amalan yang kita lakukan ialah dengan ahsan, sebaik-baik amalan. Jadi untuk menjadikan amalan itu ahsan dan ihsan, maka perlu adanya iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan, melipat gandakan amalan kita. Masya Allah. Nur Hisham Muhammad Nur. Waalaikumsalam. Muhammad Amin bin Sa'dun. Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tak apa, tak lambat lagi. Baru nak mulakan pengajian kita saja. Baru 4-5 minit. Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, saya malam ni dua-dua di FB pun ada, di YouTube pun ada. InsyaAllah malam esok kita akan berdaurah, insyaAllah, ke 19. Daurah kita pun sudah sampai ke 19, iaitu jilid ke-6. Masya Allah. Ni jilid ke-3 akan habis tak berapa lama lagi. Lepas tu terus kita masuk ke jilid ke-5, Kitabul Fadail Quran. Jilid ke-6 insya-Allah nanti saya tak cetak lagi. Mungkin lepas raya ni kot saya cetak jilid ke-6, jilid ke-7 sekali lah. Kedua-dua sekali insya-Allah. Tapi jilid 6 tu akan siap dululah. Jilid ke-8, jilid ke-7 dan jilid ke-8. Sebab habis jilid 6 tu, so kita akan masuk jilid 7 selalu. Jilid 7 ialah Kitabun Nikah. Jilid 7 Kitabun Nikah. Jilid 8 dalam Kitabul Jihad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majadha. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita sampai kepada muka surah 469 dalam jilid ketiga, Babu fil udhiyah, bab penyembelihan binatang korban. Bab penyembelihan binatang korban, iaitu
bak macam nak sembelih lah binatang korban ni hari raya haji. So kita pun akan belajar bak haji nanti tak lama lagi. So dia masya-Allah cantik bak dia, dekat-dekat binatang korban, sembelih binatang korban. Lepas tu kita akan belajar bak haji nanti. Di situ ada penyembelihan binatang korban nanti, masya-Allah. Masya-Allah, dia dekat bab-bab yang sambil hampir, sebab bab ni dalam dia masuk dalam sunat hari raya. Jadi sunat hari raya Adha dan hari raya Adha ni, sunat hari raya ni dah masuk dalam bab solat. Dan solat ni, dalam bab solat ni ada bab korban. Sebab tu dia letak bab korban ni dalam bab solat hari raya Aidil Adha. Dia tak letak, tapi insya-Allah di sana juga, di dalam bab haji nanti pun juga akan ada bab tadhiyah, tapi tak detail lah sebagaimana yang telah dinyatakan di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amalan korban ialah sunnah Nabi Ibrahim. Amalan korban ini merupakan amalan sunnah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana baginda Ibrahim adalah orang yang pertama melakukan ibadat korban. Tak kala baginda telah bersedia untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail Zabihullah alaihissalam, kerana diperintahkan oleh Allah sebagai ujian untuk baginda. Maka Allah telah tukarkan kibas, yakni kambing jantan, pada tempat Nabi Ismail. Biasanya kita cerita begini, kalau cerita dalam bayan-bayan, semua duduk cerita, dia kata apa dia, Nabi Ibrahim ni dia akan buat perintah Allah, apa sahaja yang Allah perintahkan maka dia perintahkan, dia akan buat. Jadi Nabi Ibrahim AS telah beritahu pada Nabi Ismail AS, satajiduni insya-Allah faf'al ma tu'mar. Dia kata, aku mimpi, ra'aitu fil manam, aku lihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Maka dia kata, faf'al ma tu'mar, ayahanda boleh buat apa yang Allah perintahkan. Jadi bukanlah masa Nabi Ismail AS diletakkan, ada orang kata Nabi Ibrahim tajamkan pisau. So pisau dia tu, dia sembelih Nabi Ismail, tapi tak lut. Ini cerita-cerita yang selalu digembar-gembarkan dalam bayan dan sebagainya lah. So cerita tu bagus, atas nak beritahu pengorbanan dan macam mana Sayyidina Ibrahim sanggup melakukan apa sahaja yang Allah SWT perintahkan. Jadi dia sembelih Nabi Ismail, tak lut pisau tu tajam tu. Dan pisau tu dia rasa, kenapa tak lut tengkuk anak dia ni. Lepas tu Nabi Ibrahim AS pun letak telah pukul pisau tu ada dengan besi atas batu terbelah. Maksudnya tajamnya pisau tu. Itu semua tu cerita-cerita tu sebenarnya tak ada dalam riwayat. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala telah tukarkan Nabi Ismail AS dengan zibuhun azim. Dia tak sempat lagi, Nabi Ibrahim AS tak sempat nak sembelih lagi lah. Cuma pada masa tu dia dah letakkan Ismail AS, maka pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan malaikat untuk membawa kibas dan ditukar dengan Ismail AS bizibhin azim, satu penyembelihan yang besar, iaitu ditukar dengan kibas. Bukannya Nabi Ibrahim dah sembelih lah tapi tak lut. Tak, itu semua cerita-cerita Israiliyat yang telah direka sahaja. Dan itu banyak cerita-cerita itu dalam Syiah yang telah mereka cerita-cerita itu. Sebenarnya sebab perintah itu dan selepas itu, sebelum Ismail AS dikorbankan, Allah Subhanahu Wa Taala telah tukarkan Nabi Ismail dengan kibas. Yang malaikat membawa kibas dan kibas itu disembelih. Begitulah kalau dalam kitab-kitab fiqh dia ceritakan, khususnya dalam kitab Jam'u Jawami' pada masa tu, yang menceritakan tentang kisah Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Cuma Sayyidina Ibrahim ni Khalilullah, iaitu sahabat Allah Ta'ala, yang mengasihi Allah. Khalilullah iaitu maksudnya yang mengasihi Allah. Dan Rasulullah SAW Habibullah, yang dikasihi Allah. Itu beza dia. Khalil tu maksud dia sahabat juga, Habib tu maksud dia
Habibullah maksud dia ialah kekasih. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ditukar dengan kibas, iaitu kambing jantan. Pada tempat Nabi Ismail tu ditukar dengan kibas. Bukan nak sebelum sembelih lagi dah dia dah tukar dah. Allah SWT telah bawa dalam ayat tu. So, sini saya tak bawa ayat tu. Nanti kita akan belajar nanti bab tu. Khair. Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Muhammad di dalam mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa hukumnya sunat muakkadah. Mazhab Imam Syafi'i. Dan setiap imam dia ada, setiap mazhab dia ada imam-imamnya. Imam Syafi'i dia ada imam-imamnya yang besar, Imam Ramli, Imam Nawawi rahmatullah alaih. Itu imam-imam yang besar yang dikira syekhain dalam mazhab Syafi'i. Dan syekhain dalam mazhab Imam Hanifah, Imam Abu Yusuf dengan Imam Abu Yusuf dengan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Muhammad ni anak murid kepada anak murid Imam Muhammad. Abu Yusuf pun anak murid Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad dia dipanggil sahibain, dua saudara anak murid. Tapi nisbah Imam Abu Yusuf, benda ni saya telah cerita, nisbah Imam Abu Yusuf dengan Imam Abu Hanifah dipanggil syaikhan, dua syaikhan. Dan Imam Abu Yusuf dengan Imam Muhammad dia dipanggil sahibain, sahabat, sebab rakan sepengajian, rakan seguru. Gurunya Imam Hanifah. Dan Imam Muhammad dinisbahkan dengan Imam Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah, dia dipanggil Tarfan. Sebab apa? Telah kita ceritakan dulu, iaitu Imam Muhammad tidak diletak di hadapan Imam Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah tak letak Imam Muhammad di hadapan. Dia letak Imam Muhammad di sebelah tepi. Sebab Imam Muhammad pada masa tu dia amrat, iaitu pada masa tu masih budak lagi belajar dan tak ada janggut lagi. Begitu takwanya Imam Abu Hanifah ni, dia tak akan lihat budak lelaki yang tak berjanggut. Sebab bagi dia hukum seperti melihat wanita. Sebab itu dia letak di tepi sebelah. Sebab tu dia dipanggil tarah. Tarah tu sebelah. Jadi apabila Imam Muhammad dah besar, dah janggut keluar, kadang masa tu datangnya cahaya, datangnya apa dia ni datangnya matahari, dan dilihat di sebelah bayang Imam Muhammad dah berjanggut. Maksudnya dia tak tengok pun Imam Muhammad. Oh, dia kata, Muhammad dah berjanggut dah kau, boleh duduk depan, dia kata. Begitu takwanya imam-imam dahulu. Macam mana ketakwaan mereka. Dan dengan ketakwaan inilah mereka menyusun mazhab. Begitu ihtiyat, begitu berjaga-jaga di dalam setiap hukum-hukum yang dikeluarkan. Kesemua imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Syafi'i. Ini empat imam yang telah masih lagi tinggal, dan kita panggil dia Imam Arba'ah, dan inilah kita panggil dia Mujtahidin, dan ada pengikut-pengikutnya. Berpendapat hukumnya sunat muakkadah, atau hukum dia sunat muakkadah. Kurban ni sunat muakkadah. Mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Hanifah, berpendapat bahawa wajib bagi orang mukim di bandar kerana Nabi berterusan melakukannya. Oleh kerana berterusan, dia panggil muwadhabah. Wadhabah ala Nabi SAW. Dia bila perkataan wadhabah, maka dinisbahkan kepada perkaraan itu dilakukan secara berterusan. Bila berterusan, maka bagi Imam Hanifah, dia mengatakan itu bukan darjah sunat lagi, bahkan darjah wajib. Cuma wajib dan fardu dibezakan sedikit oleh Imam Abu Hanifah. Kita beza juga, tetapi pelaksanaannya adalah sama. Telah kita jelaskan dulu mengenai fardu dan wajib. Okey. Cuma saya ulang balik sedikit-sedikit perkara-perkara dan kaedah-kaedah yang telah kita pelajari hampir 200 jam dah bersama dengan saya. Sedikit sebanyak ilmu yang saya dapat curahkan pada tuan-tuan, insya-Allah. Dah lama dah, kita dah hampir 200 jam lebih. Muda tahulah berapa
muda tahu berapa konfliknya kita, berapa lama dah kita berkeudara, beralam maya. Okey. Kerana Nabi Muhammad SAW berterusan di Madinah selama 10 tahun. Antara dalil ayat Al-Quran, dia mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. 300 jam dah. 300 jam dah kita, ya. Dah 300 jam. Maksudnya 4 kitab baru ni 300 jam. So kitab 5, 3, 4, 4, 5 lah. Kita dah 5 kitab lah. Maknanya 4 kitab lah, kita ada 12. Kita hampir kena juga ni 800 jam, 900 jam juga kita ni akan perginya. Sebab belajar, saya mengajar 600 jam saja. Sebab banyak benda yang saya ringkaskan untuk belajar. Saya tidak detail satu persatu semacam mana saya baca pada tuan-tuan. Ada hadis mudah-mudah tu saya terjemah jalan-jalan saja. Ada bab, dia panggil bab murur. Bab murur ni saya terjemah saja. Saya lihat, belajar terjemah, dan terjemahan dia betul atau betul, tersyarahan tak dibanyakkan di situ, saya mururkan saja. Itu hampir 600 jam. Kalau dengan tuan-tuan saya baca satu persatu, so pergilah 700, 800, 900 jam lah, insyaAllah. Tak apa, macam mana pun, moga Allah sampaikan niat kita, Allah khatamkan kita bersama, insyaAllah. Orang kata nete nerak nonggeng, insyaAllah kita berabi. Nete kan, nerak kan, nonggeng kan, insyaAllah kita berabi. Maksudnya kita bercawat pun okey, kita habis, insyaAllah. Maksudnya menunjukkan kesungguhan. Itulah makna taufik, bersungguh-sungguh, insyaAllah. Okey. Antara dalil Imam Syafi'i ialah daripada hadis sanadnya hasan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak melakukan ibadah korban kerana takut manusia menganggapnya wajib. Tak boleh juga. Sebab Rasulullah dah muadhabah, Abu Bakar muadhabah pula, Sayyidina Umar muadhabah pula, maka jadi wajib. Pasal pertama, Nabi sendiri melakukan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala dhaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kabshatain amlahaini aqraini fazabahuma bi yadihi wa samma wa kabbara qala ra'aitu wadi'an qadamahu ala sifahihima wa yaqulu bismillahi wallahu akbar, muttafaqun alaih. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna hitam putih yang mempunyai tanduk. Durri ablaq. Ini satu permata yang agak mahal. Dia panggil permata ablaq. Ablaq. Alif ba lam qaf. Ablaq, permata hitam putih. Durri ablaq kise kam di darbawat maga ashke buta surma alud. Malam ni kita baca syair Farsi pula. Durri ablaq kise kam di darbawat maga ashke buta surma alud. So penerangan syair tu nanti saya tengah semula. Iaitu permata yang berharga, iaitu permata hitam putih. So kibas ni kebetulan hitam putih, jadi adalah cerita hitam putihnya macam-macam lah. Baginda menyembelihnya dan membaca bismillah serta bertakbir. Beliau berkata, rawi berkata, aku melihat baginda meletakkan kakinya di atas kedua lambung kibas serta kibas tersebut dan membacanya. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Riwayat muttafaq alaih. Penerangan, sepatutnya orang yang ingin melakukan ibadat korban itu sendiri yang menyembelih binatang korbannya sekiranya dia mengetahui cara-cara dan adabnya. Jika tidak, boleh dia wakilkan pada orang lain. Ulama berselisih pendapat, berikhtilaf mengenai lafaz basmalah ketika menyembelih. Baca bismillah ke sempurna ke bismillah saja ke lafaz basmalah ni. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki berpendapat wajib melafazkannya.
membaca basmalah merupakan syarat pada halal memakan binatang sembelihan. Sekiranya tidak, maka penyembelihan tadi tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i berpendapat sunat membaca lafaz bismillah, juga sunat berselawat ketika menyembelih, kerana sengaja tidak membaca bismillah hukumnya makruh. Sebab apa? Fi qalbi mu'min, fi qalbil mu'min, maknanya lafaz Allah tadi wujud di dalam setiap hati orang mukmin. Jadi sudah memadai. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat begitu juga. Kalau dia sengaja atau terlupa, dia sah. Tapi kalau sengaja, dia tak sah. Iaitu dalam penyembelihan, macam mana cara menyembelih. So belajar dululah cara sembelih tu dengan cara yang betul. Sembelih ayam kena putus urat marih dia tadi. Begitu juga sembelih. Yang sembelih binatang-binatang ni cuba belajar dulu. Sembelih kambing ke, lepas tu sembelih lembu ke. Unta dia tak panggil sembelih, dia tak panggil zibah, dia panggil nahar. Iaitu kita cucuk unta ni di tekuk dia, di batang tengkuk yang bawah ni, tempat yang lembut, dengan benda yang tajam supaya cepat mati dia. Itu dia panggil nahar. Unta dia panggil nahar. Binatang, kibas, sebagainya, lembu, ayam, kita panggil dia zibah. Tetapi untuk unta kita panggil dia nahar. Sifat-sifat binatang korban. Hadis ke-1454. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi saudat wa yabruku fi sauda wa yanzuru fi sauda fa utiya bihi liyudahhiya bihi qala ya Aisyatu halum mil mudiyah qala ishhaziha bihajarin fafa'alat summa fa'akhadha kabsha fa'azja'ahu summa zabaha summa qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin min ummati Muhammadin summa dhaha bihi rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya dibawa kibas yang bertanduk. Kakinya berwarna hitam, perutnya berwarna hitam, matanya juga hitam. Kibas kan kambing biri-biri. Lalu kibas tersebut dibawa untuk disembelih. Lalu baginda bersabda, "Wahai Aisyah, berikan kepadaku pisau dan asah ia dengan batu." Lalu beliau telah melakukannya. Kemudian baginda mengambil pisau tersebut dan mengambil kibas, lalu membaringkannya, lalu menyembelihnya. Kemudian baginda membaca Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Tuhanku, terimalah ia daripada Muhammad dan daripada ahli Muhammad, ahli keluarga Muhammad, dan daripada umat Muhammad. Kemudian baginda menyembelihnya. Penerangan, tidak elok menunjukkan pisau sembelihan kepada binatang korban. Kita tunjuk sembelihan pisau tu, sembelihan pisau tadi tak elok lah. Tak elok pisau kita tunjuk binatang, sebab binatang tu dia boleh jadi liar. Tapi binatang lembu kita ni dia jadi liar. Tapi kalau lembu Pakistan tu tak pernah nampak liar juga. Tapi bila dah banyak liar juga. Tapi hari-hari kita tengok sembelih kat madrasah kat Raiwin tu, dia ada tempat sembelih, mazbah kita panggil, tempat sembelih tu. Yang sembelihnya lembu tu seorang je, dia sembelih seorang, dia lapah seorang, dia potong-potong daging seorang, kejap tak sampai sejam siap. Lembu tu baik dah punya. Tak tahu kenapa. Jadi menunjukkan pisau sembelihan kepada binatang korban tak elok. Ada ulama berpendapat makruh menunjukkan pisau sebab dia boleh jadi ganas. Pernah Sayyidina Umar menegur sambil memungkus seorang yang menunjukkan pisau yang tajam kepada binatang korban dengan menggunakan cepeti, tetapi bukanlah pukul dengan kuat.
Syarat dia gitu saja. Kau ni betul lah, bertuah sungguh. Begitulah juga tidak elok menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Daripada Nabi kata, aku sembelih ni daripada umat Muhammad, daripada diriku, untuk daripada ahli keluargaku, daripada umat Muhammad. Bukan bermakna Nabi memasukkan umat dalam bahagian kambing itu. Satu ekor kambing hanya seorang saja, tapi kerana sebahagian seekor kambing hanya untuk seorang sahaja. Akan tetapi tujuan baginda adalah memasukkan umat ini dalam ganjaran pahala ibadat korban. Bukan seekor ni untuk seluruh umat, tak. Bukan seekor ni atas dasar untuk seluruh umat, tak lah. Bukan macam tu. Tapi untuk memasukkan ganjaran pahala ibadat korban itu, mengkongsikan pahala baginda. Baginda niatkan pahala untuk seluruh umat, walaupun sebenarnya bahagian baginda sahaja. Walaupun Nabi sembelih tu atas satu bahagian untuk baginda sahaja. Bahagian tu atas dasar bahagian baginda sahaja. Tapi baginda sharekan pahala tadi untuk seluruh. Dapat diketahui bahawa ganjaran pahala boleh dikongsikan dengan orang lain dengan syarat amalan tersebut adalah amalan sunat. Sunat ni kita boleh sharekan. Fardu kita tak boleh share lah, sebab dia masing-masing atas orang. Untuk fardu ain tu dia tak boleh share lah. Begitu. Hadis ke-1455, berapa umur binatang yang boleh dikorbankan? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasbahu illa musinna illa an ya'sura alaikum fatazahbahu jaz'ah min ad-dha'ni. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menyembelih binatang korban melainkan musinnah, iaitu binatang yang cukup umur. Jika kamu tidak mampu, maka kamu harus menyembelih biri-biri yang kurang daripada setahun. Jaza'ah minad dha'nin. Jaza'ah ni 6 bulan ke atas. Sebab biri-biri ni dia dah besar dah sikit dibandingkan dengan kambing. So 6 bulan ke atas biri-biri dah boleh. Dibandingkan dengan kambing, dia mesti musinnah, iaitu setahun lebih ke atas untuk dijadikan binatang korban. Musinnah dan jaza'ah bukanlah nama yang khusus bagi binatang yang khusus, bahkan ia adalah istilah bagi umur binatang yang ingin dibuat korban. Istilah, satu pengistilahan saja. Musinnah ialah binatang yang sudah bermula tumbuh gigi. Maka untuk unta apabila sudah cukup umur 5 tahun dan masuk tahun ke-6, maka dipanggil musinnah juga. Tapi unta ni dia 5 tahun ke atas, sebab umur tu cukup umur kita panggil. Kita kan kalau nak sembelih, binatang kambing dah cukup umur ke? Jadi orang tu dia tengok gigi. Orang-orang tu dia akan tengok gigi. Cukup dah ni. Masuk tahun kedua dah, tengok gigi dia berapa batang dah tu. Begitu dia tengok atas gigi. Untuk lembu pula cukup umur 2 tahun, masuk tahun ketiga, dan dah masuk tahun ketiga. Untuk kambing biasanya cukup umur setahun dan dah mula masuk tahun kedua. Untuk kambing biri-biri apabila umur sudah cukup 6 bulan dan sudah masuk bulan ke-7. Biri-biri ni dia lain sikit daripada dha' ni. Domba biri-biri dia panggil. Ekor dia tu lemak. Domba ni ekor dia lemak. Dia bukan ekor dia panjang, ekor dia lemak. Dia belakang tu ekor dia tu macam lemak. Tuan-tuan tak nak tengok, kita duduk Pakistan selalu nampak. Okey, 1456. Bracket 4, anak kambing boleh dibuat korban. Macam mana pula anak kambing yang boleh dibuat korban? Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman wa yuqassimuha ala sahabatihi dhahaya fabaqiya butudun fadhakara li Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala dhaha bihi anta wa fi riwayatin qultu ya Rasulullah asabani jaza'un
qala dhahi bihi, muttafaqun alaih. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi memberi kepadanya seekor kambing supaya dibahagikan kepada sahabat-sahabatnya untuk disembelihkan. Lalu hanya tertinggal seekor kambing kecil, maka beliau telah memberitahu kepada Rasulullah, kepada baginda, dan baginda bersabda, kamu sembelihlah ia. Dalam riwayat yang lain berbunyi, ya Rasulullah, hanya tertinggal padaku biri-biri muda saja, orang lain dah habis dah, aku datang lewat. Baginda bersabda, kamu sembelihlah ia. Utudun, ialah anak kambing yang segar dan sihat yang berumur setahun dah. Sebahagian ulama berpendapat utudun anak kambing yang berusia 6 bulan, sedangkan kambing yang baru berumur 6 bulan tidak dibolehkan korban. Maka difahami bahawa hukum ini untuk khusus pada Utbah bin Amir sahaja. Jadi kalau kita tengok anak kambing kecil 6 bulan, tak boleh sembelih, tak boleh dijadikan korban. Tapi hukum ni kita kata khusus untuk, hukum ni adalah khusus untuk siapa? Untuk Sayyidina Utbah bin Amir sahaja. Seperti mana Sayyidina Khuzaimah yang diterima penyaksiannya oleh Nabi, walaupun beliau tiada dalam majlis itu, sedangkan sepatutnya 2 orang. Ini hanya khusus pada beliau. Mengenai Sayyidina Khuzaimah, iaitu ceritanya begini, iaitu Nabi SAW telah menjual untanya, dia, dan ya, ada satu orang datang untuk menjual unta. Nabi kata tunggu sekejap, dan bila dia bercakap dengan Nabi, dia telah buat satu keputusan, dah akad dah, banyak ni harga dia. Nabi kata tunggu sekejap, aku nak pergi ambil duit dan nak bayar. Semasa Nabi pergi ambil duit untuk bayar, maka datang satu orang. Dia kata, si penjual unta, nak jual apa? Nak jual unta. Dia kata, berapa kamu jual? Dia kata, benda ni dah dijual, unta ni dah dijual. Tak apa, aku beli lebih daripada apa yang orang tadi beli. Maka orang tadi dia pun jual lah unta tadi kepada orang kedua, sebab dia dah bayar lebih. Nabi SAW datang, Nabi nak bayar. Dia kata, unta ni saya dah jual dah. Dia kata, saya tak akad pun dengan kamu, saya tak jual pun dengan kamu. Nabi kata, kan kita dah akad tadi, kita dah beritahu berapa, kita dah bincang untuk berapa harga, kita dah bersetuju. Saya datang nak ambil duit aja, saya pergi ambil duit nak bagi kat kamu. Dia kata, tak, saya tak buat apa pun perjanjian dan akad dengan kamu. Sedangkan unta tu dah dijual pada orang lain. Jadi bila duduk macam ni, dia kata, aku dah beli unta ni, aku dah bermuamalah dengan kamu. Dia kata, kemana kamu cari saksi dia? Ambil saksi dia. Maka Sayyidina Khuzaimah radhiyallahu anhu datang dan bersaksi bahawa dialah melihat Nabi SAW telah bermuamalah dengan orang tadi untuk menjual unta. Maka Nabi SAW telah menerima saksi Khuzaimah seorang, sedangkan Sayyidina Khuzaimah tidak berada dalam majlis tu. Nabi tanya pada Khuzaimah, kamu kan tak ada dalam majlis tu, kenapa kamu bersaksi? Dia kata, ya Rasulullah, Tuan cerita pada kami syurga neraka, benda yang tak nampak pun kami percaya dan kami yakin dan kami iktimat dan kami beriman dengan apa yang Tuan telah sampaikan pada kami. Ni bab niaga jual beli ni jual beli unta ni, kami lebih lagi mempercayainya. Jadi Nabi SAW telah menerima saksi yang dibuat oleh Khuzaimah, Sayyidina Khuzaimah. Khuzaimah ni nama orang lelaki, bukan perempuan. Tapi bila dah datang Malaysia, dah nama Khuzaimah dah. Khuzaimah tu dah nama wanita dah, sebab dia bunyi mah tu. Khuzaimah. Dah jadi sebab dia muannas, alamat tanis tadi. Talhata tu alamat tanis tu. So sebenarnya dia adalah lelaki. Khuzaimah ni adalah lelaki. Tapi sekarang kita di Malaysia, kalau ada dah wanita-wanita, budak-budak perempuan nama Khuzaimah, begitu.
Okey. Jadi Nabi SAW telah menerima syahadah, telah menerima saksi daripada Khuzaimah walaupun dia seorang, dan ini adalah khususiyah, khusus pada peristiwa itu sahaja. Dia tidak dijadikan secara umum dan dalil. Dia khusus pada peristiwa itu juga. Begitu juga khusus kepada Utbah bin Amir sahaja, sebab dia datang kambing lain dah habis semua, tinggal tu Nabi kata tak apalah, sembelih lah untuk kamu. Nabi kan sahibu syariat. Nabi juga yang mana syariat merupakan sahib, merupakan mereka yang membuat syariat, orang yang melakukan syariat kepada Islam. Jadi Allah Ta'ala dan Nabi, dua-dua kita panggil dia sahibu syariat. Cuma Allah Ta'ala tu sahibu syariat yang hakiki, dan Nabi sahibu syariat yang majazi. Majazi hakiki telah kita terangkan dahulu. Makna hakiki yang sebenar, majazi makna kedua. Okey, afdal korban dilakukan di tempat solat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazbahu wa yanharu bi musalla, rawahu Bukhari. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pernah Nabi menyembelih kambing dan unta di tempat solat, iaitu tempat solat hari raya, iaitu di musalla. Hadis ini berlalu dengan riwayat Sayyidina Ibnu Umar juga di dalam bab solat hari raya. Disebut di sini untuk menerangkan tempat sembelihan, kerana sembelihan di tempat solat adalah afdal, supaya zahirnya syiar Islam disebabkan di sana untuk menerangkan waktu sembelihan, kerana hanya apabila ianya dibuat di tempat solat, maka diketahui bahawa afdalnya waktu sembelihan adalah selepas solat hari raya. Okey, hadis 1458, bahagian-bahagian di dalam korban. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu an sab'atin wa jazuru an sab'atin, rawahu Muslim wa Abu Daud wa lafzu lahu. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sapi betina memberi 7 bahagian. Mana seekor lembu tu 7 bahagian dibahagikan untuk korban lah. Dan unta juga dibahagikan juga kepada 7 bahagian. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud. Lafaz hadis ini daripada Imam Abu Daud. Unta dan lembu dikira 7 bahagian, dan kambing dan biri-biri hanya 1 bahagian saja. Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa harus menjadi unta dan lembu sebagai korban dengan 7 bahagian. Tidak boleh lebih daripada itu berdasarkan mafhum hadis ini. Imam Ibn Ishaq mengatakan hanya boleh berkongsi 7 bahagian, dan apabila mereka berkongsi, itu mestilah daripada satu rumah, tak boleh orang lain. Kita kata tak apa, nak cukup bahagian 7 orang pun tak apa, mana-mana pun, bukan rumah sendiri pun tak kisah. Begitu. Hadis seterusnya 1459, syarat bagi orang yang ingin melaksanakan ibadat korban. Apa syaratnya untuk melakukan ibadat korban? Wa ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru wa arada ba'dukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basarihi shay'a, wa fi riwayatin qala ya'khuzanna ash-sha'ra ولا يقملن الظفر، وفي رواية من رأى حلال ذي حجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفاره، رواه مسلم. Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk hari yang ke-10 Zulhijjah dan sebahagian daripada kamu ingin melakukan korban, maka janganlah dia menyentuh rambut dan kulit sedikit pun. Dalam riwayat yang lain berbunyi, janganlah dia memotong rambutnya, jangan dia memotong kukunya,
Dan riwayat yang lain pula, barang siapa yang melihat anak bulan Zulhijjah, 1 hari bulan dah, dan dia ingin melakukan korban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan tidak juga kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila masuk sahaja 1 Zulhijjah, maka sunat bagi orang yang ingin melakukan ibadat korban tidak bercukur rambut dan tidak memotong kuku. Jika dia melakukannya juga, maka ia dikira makruh. Larangan itu atas dasar makruh jika dilakukan. Ingin melakukan korban, mengikut mazhab imam yang 3 berpendapat tidak wajib, sunat sahaja ibadat korban. Manakala mazhab Hanafi berpendapat wajib, kerana apabila seorang itu berkehendak untuk melakukan sesuatu, maka wajiblah baginya untuk melaksanakannya. Seperti orang yang berkehendak untuk menunaikan solat Jumaat, maka wajib baginya melaksanakannya. Apabila telah niat, maka wajiblah ke atasnya. Dari sudut tu, kita kata tak, kita kata tetap mengatakan itu adalah sunat muakkadah dengan dalil-dalilnya. Okay, hadis 1460, kelebihan melakukan kebaikan di awal Zulhijjah. Macam mana kebaikan yang mesti kita lakukan pada awal Zulhijjah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك الشيء بشيء. رواه البخاري. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang Allah lebih menyukai amalan soleh padanya lebih daripada hari yang 10, iaitu daripada 1 hingga 10. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ia melebihi daripada jihad di jalan Allah? Tu hari tadi bagi dia bersabda, meskipun di jihad di jalan Allah, melainkan seorang lelaki yang keluar dengan dirinya sendiri serta hartanya dia pulang tanpa membawanya sedikit pun. Maksud hadis ini, jihad ialah mengorbankan harta diri di jalan Allah. Jika mati akan mendapat martabah gelaran syahid. Timbul persoalan, kenapa jihad dengan harta dan diri lebih disukai oleh Allah berbanding pada Kenapakah jihad dengan harta dan diri lebih disukai oleh Allah berbanding amalan pada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah? Kerana satu-satu amal diganjar berdasarkan kesusahan. Al-ajru biqadri musyaqqah. So amalan tadi, dia bukan melihat kepada banyaknya ia dilakukan, tetapi susahnya pelaksanaan tadi. Maka apabila pelaksanaan tu susah dan musyaqqah, menyebabkan orang itu terpaksa bermujahadah untuk menghasilkannya, maka walaupun amalan tu kecil, tetapi dilipat gandakan akan ganjarannya, kerana musyaqqah tadi atas dasar kesusahan untuk dilaksanakan. Dan berbagai-bagai makna orang, berbagai kesusahan, dan musyaqqah itu berbagai-bagai sudut dan keadaan. Zahirnya di sini ialah orang yang keluar di jalan Allah telah melakukan pengorbanan harta dan diri, lebih disukai oleh Allah kerana mereka bersusah payah lebih daripada orang yang tidak keluar di jalan Allah. Kandungan hadis ini tidak termasuk bulan Ramadan, kerana ganjaran amal dalam bulan Ramadan lebih banyak dan digandakan, kerana ianya dipanggil season of amal. Antara sebab 10 Zulhijjah itu disukai kerana di dalamnya terdapat amalan haji. Sebab apa tu? Sebab amalan haji tu. Daripada 8 tu hari tarwih tu, 8 tu kita pergi dah. 9, 8 petang dah pergi. 9 tu 8 tu dah bertolak dah. 8 pagi ke 8 tengah hari ke dah bertolak dah nak pergi ke Arafah. 9 Arafah tu sampai Zuhur tu. Pagi Zuhur sampai Zuhur. Lepas Zuhur tu niat wukuf dah. Wukuf dah di hari wukuf dah. Niat wukuf sampai Maghrib.
Daripada Zuhur sampai maghrib. Nantilah kita belajar buat haji. Seronok nak cerita buat haji dah. Okey. Jadi 10. Lepas tu baru pergi Muzdalifah. Lepas tu pergi Mina. Lepas tu pergi buat tawaf ifadah dan sebagainya. Pada mereka yang belum mereka tawaf ifadah, lepas tu pergilah lepas tu pergi sa'i dan umrah yang wajib. Macam tu. Hak mana amalan-amalan fardu maupun amalan-amalan wajib. Nanti insya-Allah jangan kita bergopur apa, kita tunggu di daurah kita yang ke-19, iaitu jilid ke-6 Kitabul Manasik, iaitu bab haji. Bab haji, insya-Allah seronok. Dalam tu macam-macam hadis dan macam-macam kisah dan macam-macam peristiwa yang berlaku. Sebenarnya semua hadis ni dia menyeronokkan kita, dia menenangkan kita, dan dia meyakinkan kita apa yang telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya hadis yang ke-1461 kurungan 9, doa Nabi ketika melaksanakan korban. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala zabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum az-zabhi qabshataini aqranaini amlahaini mawju'aini walamma wajhahuma qala inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim ma hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar summa zabaha rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Darimiyu wa fi riwayatin li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmizi zabaha biyadihi qala bismillah wallahu akbar Allahumma haza anni wa amma lam yudahi min ummati. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir, ya memanglah dia ke hadis, masya-Allah, memang ittifaqi lah. Ittifaqi. Hadis malam ni, kisah malam ni, korban malam ni, esok kita nak berkorban untuk menunaikan fardu haji. Cantik Allah buat, masya-Allah. Tu ittifaqiyah. So, ya bukan kebetulan, tetapi itu adalah satu ittifaqi, kesepakatan kita, masya-Allah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi telah menyembelih 2 ekor kibas yang bertanduk serta berwarna hitam dan putih yang telah dikasihkan pada hari nahar. Yang telah dikasih dah, iaitu maujuaini, kibas yang telah dikasih. Dia selepas seekor beranak tu dia kasih, ya. Begitu. Pada hari nahar, apabila baginda menghadap ke arah keduanya, baginda membaca Allah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahu minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar summa zabaha. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang mencipta langit dan bumi di atas agama Sayyidina Ibrahim alaihissalam yang tulus, dan bukankah aku dalam kalangan orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku adalah untuk Rabb sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan aku diperintahkan dengannya, dan aku adalah dalam bahagian orang Islam, di kalangan orang Islam. Ya Tuhanku, daripadamu lah dan untukmu lah bagi pihak Muhammad serta umatnya dengan namamu Allahu Akbar. Dengan namamu Allahu Akbar. Kemudian baginda menyembelih
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Imam Darmi. Dan riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud yang lain dan Imam Tirmizi berbunyi, baginda menyembelih dengan tangannya dan membaca Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anni wa amman lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Ya Allah, korban ini adalah bagi pihakku dan bagi pihak umatku yang tidak melakukannya. Binatang yang dikasih boleh dibuat korban. Dia di antara binatang yang tidak dikira cacat cela. Bila diantarakan binatang yang cacat cela, ada cacat dan celanya, maka tidak boleh digunakan untuk korban. Tapi binatang yang dikasih, biasanya dikasih tu jantan yang dikasihkan, supaya dia tidak banyakkannya dikasihkan pada jantan. Ia akan menjadi gemuk kerana syahwatnya sudah tiada lagi. Makanan yang dihasilkan tidak lagi diagihkan kepada syahwatnya. Ia akan gemuk kerana hanya memikirkan untuk makan saja. Boleh mengasihi binatang untuk dibuat korban supaya ia menjadi gemuk. Haruslah, boleh tu. Wa ma ana minal musyrikin. Bukankah daku daripada golongan yang mensyarikatkan Allah? Ulama berselisihan pendapat mengenai atas syariat. Maka Nabi kita beribadat sebelum baginda menjadi Nabi atas syariat Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim, atas syariat Sayyidina Musa, atau atas syariat Nabi Isa. Pendapat yang paling sahih ialah baginda tidak beribadat atas mana-mana syariat pun. Bahkan baginda beribadat dan beriman kepada Allah mengikut kefahaman dan kecenderungan naluri baginda, kerana semua syariat telah dimansuhkan dengan kedatangan syariat Nabi Isa. Kemudian syariat Nabi Isa juga telah diubah dan ditukar. Ulama berpendapat secara ijma' bahawa baginda tidak pernah sembah mana-mana berhala sepanjang hidup baginda sebelum diutuskan menjadi Nabi. Bahkan baginda beriman dengan Allah dan kaifiat ibadat baginda hanya diketahui oleh Allah sahaja. Ini adalah bagi pihakku dan bagi pihak umatku yang tidak melakukannya korban. Perkongsian yang Nabi ingin sabitkan di sini dari sudut pahala. Jadi maksudnya dari sudut umat ini, yakni memadai untuk seluruh umat, maka adalah keistimewaan baginda. Kalau baginda pun kata ini untuk seluruh umat, bagi pihak seluruh umat, bagi Nabi, itu adalah khususiatnya dan keistimewaan Nabi, tidak pada orang lain. Dia dapat juga difahami daripada hadis ini bahawa mustahab melakukan sembelihan sendiri sekiranya mampu, termasuklah perempuan. Perempuan pun kalau dia pandai sembelih, okey je. Cuma kaedah sembelih tu kan, kaedah sembelih tu jangan kita kangkangkan kaki kita. Jangan kita kangkangkan kaki kita atas tengkuk tu, dia daging dia tu kurang elok. Jadi kita tepikan sikit, kita sembelih di situ supaya kita tak kangkang, kita tak buka kangkang, kita tak buka kangkang kaki tu. So kita sembelih. Bila sembelih habis semua, dan pisau tu kita tarik kat telinga sikit. Kita sembelih, kita tak angkat kan. Kita sembelih. So pisau tu kita angkat, kita tarik kat telinga. Dia tarik telinga, di telinga ni, biar luka di telinga tu, dia cepat mati. Daging berbau pula, kita tak boleh kangkang. Kita jangan kangkang. Kita duduk tepi sikit, kita sembelih begitu. Kita beratkan tu, kita sembelih begitu. So tak kira lah kalau kita mengiri ke menganang ke. Kalau kita menganang, kita depan tu, kita duduk itu, kita jangan kangkang. Begitu. Nyata supaya daging dia tak berbau. Itu cara-cara lah. Cara-cara macam mana untuk pelaksanaan tersebut. Allah. Bolehkah korban bagi pihak si mati? Bolehkah korban dari pihak si mati? So kita berhenti di situ dah dahulu. So kita nak pergi pinjang tu, dia agak panjang sedikit.
bolehkah korban bagi pihak si mati? Hadis ke-10 1462. InsyaAllah kita akan bertemu pada inilah hari Isnin lah pula ya. Hari Isnin minggu hadapan. Untuk pengajian umum ni lah. InsyaAllah kita akan mulakan esok daurah yang ke-19. Daurah kita dah sampai ke-19 dah. Cepatnya masa berlalu meninggalkan kita insyaAllah. Masa-masa yang telah meninggalkan kita, dan kita akan teruskan kadang-kadang dengan semangat, kadang-kadang dengan perlahan, kadang-kadang dengan josh, macam-macam cara penyampaian dia. Jadi kadang-kadang dengan mengantuk. Jadi insyaAllah kita akan habiskan juga. Kita akan gunakan mula insyaAllah. Kita dah 300 jam dah ya. Masya Allah. Hampir begitu lama dah kita di dalam pengajian kita, Masya Allah. Moga Allah SWT bagi keberkatan pada tuan-tuan semua dan kita semua insya-Allah. Semuanya dijadikan keberkatan dan kita dapat habiskan. Bukan setakat kita habiskan pembelajaran ini, bahkan kita boleh jadikan dia sebagai amalan kehidupan. 303 jam sudah. Muda. 303 jam dah kita di dalam menuntut ilmu di dalam kitab kita, Masya Allah. Jadi mereka-mereka yang terlepas boleh lihat lagi di belakang-belakang pengajian kita, masih boleh sambung lagi, boleh tengok lagi. So kita ada setahun lebih lagi, hampir 2 tahun lagi untuk kita habiskan. Nanti kita akan kita akan buat majlis sanad kita, Masya Allah. Majlis semua sanad Mishkat ini akan diberikan pada tuan-tuan insya-Allah, penyertaannya, Masya Allah. Jadi tuan-tuan boleh berpeluang, masih lagi, Masya Allah, boleh melihat di belakang dan sebagainya. Itu yang terbaiknya lah. Yang terbaik tu kalau tak boleh semua pun, tak apa. Tapi apa yang tertinggal tu masih lagi dapat dilihat dengan pengajian-pengajian kita, dan kita lihat nanti insya-Allah. Nanti bila habis jilid keempat ni, kita akan buat satu macam satu kitab lah, satu apa ni orang panggil, satu video ke, satu apa ke, untuk semua jilid 1, 2, 3, 4 ke. Senang tuan-tuan nak, kadang-kadang nak cari sana, cari kadang-kadang boleh dah cari, tapi saya akan kumpulkan pada tuan-tuan dengan mudah. Okey, jilid 1 semua videonya di sini, jilid 2 semua videonya di sini, insya-Allah. Kita akan lakukan insya-Allah untuk memberi manfaat insya-Allah. Jilid-jilid sebelumnya, masya-Allah. Tunggu Maulana hasilkan pen drive untuk jilid-jilid sebelumnya. Okey, insya-Allah. Nanti habis jilid keempat, jilid ketiga ni, so kita akan buat 1, 2, 3, 4 insya-Allah. Sikit lagi jilid ketiga kita 477. So kita ada sampai 529. So kita ada lagi dalam berapa lagi ya? Dalam berapa lagi tu? 5, 2 dan 2, 7. 70 lagi. Kita ada dalam 70 lagi. Kita ada dalam 72 lagi. 72 muka surat lagi lah. 72 muka surat. 72 tak. Dalam 52 muka surat. Kita ada 20, 23 campur 29. Jadi bermakna 52 muka surat lagi. Kita ada 25. Bismillahirrahmanirrahim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا الراحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم إن شاء الله. Cik Asim insya Allah kita akan buat lagi insya Allah
Setuju, memang setuju dah. Kita akan buat dah untuk memudahkan tuan-tuan semua untuk melihat satu persatu dengan detail lah. Jadi nak cari sana, nak cari sini, nak cari dalam YouTube lagi. Sebab 1 hingga 2 kita duduk di dalam Facebook, dan sedikit sahaja dan 103 hingga 100 lebih kita duduk di dalam YouTube, dan sebahagian lagi duduk di dalam daurah. Jadi kita akan campurkan pada tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu a'lam.